Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan menjadi Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 6 hari bulan Syawal 1442 bersama 18 hari bulan Mei 2021. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 27 April 2021 mengenai penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi Republik India. Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan mengenai perkara-perkara berikut. Penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi Republik India adalah dengan ini dilaratkan kepada 4 buah negara dari sub-benua India, iaitu Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh, yang berasaskan kepada penilaian Kementerian Kesihatan terhadap situasi COVID-19 di wilayah berkenaan. Penangguhan sementara kebenaran ini adalah dilanjutkan selama 4 minggu lagi, iaitu bermula 17 Mei sehingga 13 Jun 2021, iaitu bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di sebenua India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh, kecuali bagi pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari sub-benua India, iaitu India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh, dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit. Dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke sub-benua India, iaitu India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh, atas apa jua sebab atau urusan, kecuali bagi pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata, serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang mana telah dibatalkan, atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang mana tidak memerlukan kebenaran keluar negeri daripada Jabatan Perdana Menteri. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari sub-benua India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, maka kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Bagi maklumat lanjut, hubungi Travel Hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email kepada travelapplication@jpm.gov.pn. Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan telah melaksanakan pelbagai kaedah dan penambahbaikan baharu bagi meningkatkan lagi pengeluaran sektor pertanian. Ini dapat dilihat melalui usaha kementerian yang menggalakkan lebih banyak pengusaha tempatan untuk berkecimpung di sektor berkenaan, khususnya industri ternakan. Pada tahun 2020, seramai 794 orang pengusaha ternakan di seluruh negara bergiat dalam industri ternakan dengan melibatkan kawasan seluas 4,778.53 hektar. Industri ternakan mampu menjana keluaran dalam negara kasar KDNK negara melalui beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan bagi meningkatkan keluaran sektor berkenaan. Salah satu daripadanya menggunakan sistem reban ayam tertutup. Menerusi sistem ini, ia berupaya memberikan pengeluaran yang berganda di samping menghasilkan ayam pedaging yang berkualiti.
Penyumbang terbesar industri ternakan tahun lalu ialah ayam pedaging dengan meningkatnya pengeluaran sebanyak 7.24% kepada 26,364.82 tan metrik. Ia merupakan tahap keluaran yang paling tinggi pernah dicapai oleh negara dengan nilai sebanyak 114 juta ringgit. Penyumbang kedua terbesar ialah makanan ternakan dengan pengeluaran tempatan sebanyak 63,368.20 tan metrik bernilai 49.88 juta ringgit. Industri daging pula adalah penyumbang terbesar ketiga industri ternakan. Jumlah keluaran daging kerbau dan lembu bagi tahun 2020 meningkat sebanyak 46.67% kepada 2,148.75 juta tan metrik dengan nilai 42.16 juta ringgit. Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan akan sentiasa mengalu-alukan dan secara berterusan memberikan gelakan, bimbingan dan dokongan dalam menjayakan aktiviti penternakan di negara ini, khususnya golongan belia bagi menceburkan diri dalam bidang ternakan. Di samping itu, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga mengadakan program dokongan dan bantuan kepada pengusaha pengeluaran ayam pedaging khususnya dalam menjamin sekuriti makanan ternakan di negara ini. Tujuh kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 2 kes sembuh. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 232 kes dengan kes sembuh 222. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 91 kes. 482 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 18,268 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 42 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 123,501 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Selain tradisi ziarah menziarahi sesama keluarga dan sahabat handai, ucapan selamat Hari Raya juga menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Awal kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami daripada Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mewakili keluarga Haji Abdullah bin Ibrahim ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Family FM dari Kampung Sungai Akar ingin mengucapkan selamat Hari Raya. From Baker Hills, Go Alia, like to wish everybody Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri di negara ini mungkin akan meninggalkan kenangan yang sukar dilupakan kepada sesiapa pun, terutama rakyat asing khususnya para pelajar antarabangsa yang sedang mengikuti pengajian di negara ini. Pengalaman tersebut pasti meninggalkan kesan yang mendalam pada diri mereka, lebih-lebih lagi dengan keadaan berbeza untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri di negara kelahiran mereka terutama semasa penularan jangkitan COVID-19.
Walaupun sambutan Hari Raya di negara ini dengan beberapa buah negara jiran tidak jauh berbeza, namun keunikan Aidilfitri tetap ada. Keramahan dan kemesraan yang ditunjukkan oleh masyarakat Brunei antara pengalaman yang mungkin sukar dilupakan. Selain cara berpakaian iaitu cara Melayu bagi lelaki dan baju kurung bagi perempuan, hidangan yang disediakan juga menjadi pengalaman berharga kepada para tetamu. Merasa sedih sebab ni tahun pertama tak dapat raya, tapi there's always a blessing lah, ada hikmah mungkin, dan dapat experience raya pertama di Brunei Darussalam, solat raya di Brunei macam mana, datang ke rumah orang macam mana. Raya di Brunei pun dengan kawan-kawan rasa macam family, and also kawan-kawan Brunei ajak datang open house, so I feel so welcome. So rasa macam di family lah. I'm pleased and happy that I get to spend and experience Raya in Brunei, because the Raya situation here is somewhat similar but different. Alhamdulillah, even though my family is not here, I have my friends with me. They feel like family to me, so Alhamdulillah, my Raya was fruitful. One difference I can point out is if beraya dekat sini dengan kawan, kita konvoy kan, naik sama kereta pergi rumah kan. Walaupun negara meraihkan Hari Raya mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, namun ia tidak menghalang orang ramai untuk menyambut Hari Raya dengan memperagakan pelbagai fashion baharu baju raya. Tidak dinafikan walaupun baju-baju raya siap sedia sudah didapati di pasaran pada masa kini, namun kedai-kedai jahit masih juga menjadi pilihan utama orang ramai kerana rekaannya yang eksklusif dan pelanggan juga bebas untuk memilih kualiti serta jenis kain yang diingini di samping ukuran dan potongannya yang lebih tepat. Dalam tinjauan keluar TV ke kedai-kedai jahit di sekitar daerah Brunei dan Muara, tahun ini kedai-kedai berkenaan menerima tempahan menjahit baju raya lebih banyak berbanding tahun lalu. Ada di antara kedai jahit tersebut mengambil tempahan menjahit baju-baju raya awal bulan Januari lagi bagi mengelak tempahan pelanggan akhir siap memandangkan tempahan menjahit mencecah dari 100 hingga 200 pasang baju raya. Selain ketepatan masa menyiapkan baju-baju raya, hasil kerja tangan tukang jahit juga sangat diharapkan oleh para pelanggan. Walau bagaimanapun, sebilangan pelanggan mementingkan kualiti berbanding harga yang tinggi. Namun terdapat juga pelanggan memilih tawaran harga yang lebih murah asalkan masih menepati fashion yang dikehendaki untuk digayakan semasa Hari Raya. Program Akademi Dakwah menjadi platform untuk mengumpulkan belia-belia yang berminat untuk berkecimpung dalam bidang dakwah di negara ini. Sejak dianjurkan pada tahun 2017, program tersebut berupaya melahirkan da'i yang dapat melaksanakan dakwah mengenai agama Islam dengan cara yang betul. Ikuti laporannya bersama Aimaduddin Mawang. Program Akademi Dakwah merupakan satu platform untuk mengumpulkan belia-belia yang berminat untuk berkecimpung dalam bidang dakwah di negara ini. Ianya satu program yang diungkayahkan oleh Jawatan Kuasa Badan Sukarelawan Belia Da'i di bawah naungan Urusia Program Keagamaan Belia, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sejak ianya dianjurkan pada tahun 2017, seramai 104 orang belia telah mengikuti program tersebut. Alhamdulillah, dia sangka-sangka lagi. Alhamdulillah, belia pun rupanya peminat juga untuk terlibat dalam dakwah ni. Pasal biasanya kalau cakap pasal dakwah ni mungkin orang takut, mungkin macam ustazahnya itu macam itulah. Tapi alhamdulillah yang masuk ni berbagai latar belakang. So alhamdulillah kami raikan diorang, dan memang alhamdulillah I can say dalam more than 50% daripada alumni Akademi Dakwah itu menjadi barisan ahli jawatan kuasa dan bahkan ahli jawatan kuasa tertinggi dalam Akademi Dakwah itulah. Sepanjang tempoh program, mereka dibimbing oleh mentor-mentor yang ditetapkan terdiri daripada pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB serta daripada badan atau pertubuhan NGO. Mereka diberikan kuliah mengenai akhlak dan ilmu-ilmu agama seperti tafsir dan hadis di samping latihan-latihan cara berdakwah yang berkesan, pengucapan umum dan penulisan kreatif.
Antara aktiviti yang wajib diikuti oleh para peserta ini iaitu antaranya kuliah pemantapan ilmu kerohanian, kemudian ziarah ilmiah mana mereka akan keluar ke rumah panjang ataupun keluar bandar, kongsi sama ziarah mahabbah ke rumah-rumah para pendakwah. Juga mereka mengikuti seminar perdana yang